Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda semua. Okey. Hari ini saya akan share kepada anda semua tentang alternative coin. Apa itu alternative coin? Alternative coin adalah berkenaan dengan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham dan pelajari. Okey. So, saya terlupa nak intro. Okey. Imran Sukses. Okey, Imran Sukses is here. Okey. So, kita tak payah nak panjang saya intro. Okay, to be honest, saya nak cakap kat tuan-puan semua. Tadi kita dah belajar pasal Bitcoin, betul? Okay, kita dah belajar pasal Bitcoin. Kita dah belajar pasal apa itu fundamental, technical and everything on part of Bitcoin. So now kita nak belajar pasal alternative coin. What is alternative coin? Okay, alternative coin ni, saya tak akan sebut alternative, saya akan sebut altcoin. Altcoin is something yang selain daripada Bitcoin. Itu je. Senang nak faham kan. So saya akan pergi pada kita nampak kat sini, kita akan pergi pada yang kedua. Pengenalan kripto, pasaran cryptocurrency tidaklah susah untuk difahami. Tak apa, next slide saya akan buat lebih baik untuk pengenalan ni, okey. Sebab ni saya copy je lepas, so dia mudah sikit. And kita kan suka kerja mudah. So inilah kerja mudah dia kan. Saya akan pergi pada yang ini saya buat. Apa itu altcoin? Altcoin adalah satu terms yang diguna pakai untuk membezakan coin selain daripada Bitcoin. Ia juga disebut sebagai altcoin, altcoin yang juga mempunyai potensi yang jauh lebih besar dari Bitcoin. Okey. Bitcoin hari ni harga berapa? 60,000 US dollar. Okey, 60,000 US dollar kalau dia pergi pada 120,000 US dollar, berapa kali ganda? 1 kali ganda. Tapi kalau altcoin harga dia 0.001, naik harga 1 dolar. Berapa kali ganda? Tak boleh nak kira kan? Sebab kita boleh cakap beribu kali ganda untuk kenaikan tu. So kat situ kita nak bagi tahu kenapa altcoin juga mempunyai potensi jauh lebih besar daripada Bitcoin. Because of what? Because of kenaikan dia tu. Okay? Bukan tuan-puan bukan beli Bitcoin waktu harga awal-awal tau. Kalau tuan-puan cakap dengan saya simpan waktu 2009 dulu, saya boleh cakap hari ni tuan-puan berbaloi lah. Tapi kalau tuan-puan hari ni harga pun dah tinggi, tuan-puan pun capital pun terhad, why not invest in altcoin? Kan lebih baik. Okay, saya akan pergi pada altcoin. Altcoin tidak mempunyai supply yang khusus kerana terdapat lebih dari 5,000 altcoin di pasaran. Contoh, XRP mempunyai 100 billion supply, Hero mempunyai 8 billion supply. Saya pergi pada bahasa mudah dia, altcoin merupakan suatu coin selain dari BTC tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan BTC. What we call P2P ataupun peer-to-peer. Bitcoin alternative coin. Altcoin yang mempunyai blockchain sendiri dipanggil coin, manakala yang mempunyai blockchain coin lain dipanggil token seperti Hero menggunakan blockchain BNB. Okey, kita pergi Okey. Kita pergi pada satu terms yang kita panggil proof of work. Proof of work. Tadi kita dah faham Bitcoin dia hasil daripada mining, iaitu daripada satu blok miner akan dapat reward. Betul? Miner akan dapat reward by satu blok. Sekarang kita kena faham sinonim kepada pelombongan BTC dan ETH. Yang orang duk mining tu dipanggil teknologi dia proof of work. Yang mana diperkenalkan Satoshi Nakamoto mengeluarkan Bitcoin. Pelombong perlu melengkapkan beberapa set transaksi dan menambahkan blok ke blockchain sebelum mendapat ganjaran. Okey, itu yang kita panggil mining tadi tu. Terhad dari segi kelajuan dan skala kerana proses ini memerlukan tenaga. Dia guna tenaga apa? Tenaga komputer. Penggunaan tenaga dalam pelombongan BTC setara dengan kadar penggunaan tenaga setahun di Malaysia. BTC satu dunia guna pakai BTC saja. Saya tak nak ambil cerita dia guna apa untuk peladangan ke apa-apa, peternakan ke everything, tak ada. BTC saja satu dunia punya cerita sama dengan penggunaan tenaga satu Malaysia. Tenaga maksudnya siapa-siapalah. Kita guna elektrik, katalah TNB guna ataupun hotel tengah guna, every sector. Yang mana every sector tu satu tahun satu dunia pakai BTC punya energi atau tenaga yang guna untuk pelombongan sama dengan kat Malaysia. Maksudnya apa? Maksudnya Malaysia ni kecil lah. Maksudnya Malaysia ni kecil lah dan kita tahu maksudnya pelombongan Bitcoin tu besar. Okay, kita pergi pada proof of stake. Dicipta pada tahun 2012 sebagai alternatif kepada proof of work lah. Peercoin merupakan projek blockchain yang pertama menggunakan model POS. Sol BNB.XLM antara yang terkenal menggunakan sistem ini, proof of stake. Jumlah coin yang anda miliki untuk mengesahkan blok.
Okay, proses mekanisme bergantung pada jumlah koin yang anda miliki untuk mengesahkan blok. Secara mudahnya, kebaran kalian untuk mengesahkan blok bergantung pada jumlah koin yang anda ada. POS lebih laju, efisien berbanding proof of work. Tadi proof of work dia menggunakan blok untuk mengesahkan dan menggunakan satu sistem komputer yang kompleks dan memang sangat-sangat mahal. Ya, dan tenaga ni kita kata dia guna elektrik dan sangat-sangat mahal lah, kita kena faham Dan kita kena faham proof of stake lebih mudah, lebih jimat dan dia hanya bergantung pada jumlah koin yang kita ada. POS lebih jimat dari segi tenaga dan mesra alam. Untuk pengetahuan, ini konsep dia proof of work. Okay, the probability of mining block determine how much computational work. Tenaga komputer yang diguna pakai oleh miner. Reward akan diberi, okay, siapa yang berjaya lengkapkan blok. Network miner compete with one another for computational work. Maksudnya miner-miner seluruh dunia ni akan bergabung, bergaduh, bertekak untuk computational ni ataupun komputer punya ni, tenaga komputer untuk melengkapkan blok dan untuk dapat BTC. Tapi proof of stake is different The probability of validating a new block is determined by how large of a stake a person holds. How many coin they possess. Okay, maksudnya how many coin, berapa banyak coin yang kita ada. The validator do not receive a block reward. Kalau kita yang validate tak dapat, tapi kita collect network fee as the reward. Okay, proof of stake system can be much more cost and energy efficient than proof of work system. Okay, proof of stake lebih jimat, lebih murah lah. Okay, kita pergi pada seterusnya. Okay, untuk pengetahuan, koin-koin yang lain, BTC, ETH dia pakai proof of work. Yang lain-lain kebanyakan pakai proof of stake. Okay, sebab lebih mudah dan lebih jimat. Okay, jenis altcoin, kita pergi pada altcoin, kita ada mining base, kita ada stable coin, kita ada meme coin, kita ada exchange, kita ada DeFi, kita ada NFT, kita ada metaverse, kita ada IoT, Internet of Things. Okay, saya pergi pada mining base. Kebanyakan mining base coin menggunakan POW, proof of work. Okay, miner mendapat reward selepas melengkapkan blok. Contoh LTC, XMR, Monero, ZEC. Satu kelemahan adalah dia menggunakan banyak tenaga. Okay, saya pergi pada stable coin. Crypto market terlalu volatile. Oleh itu stable coin dicipta untuk memudahkan transaksi dengan harga yang tidak volatile. Ia disandarkan dengan fiat untuk menjadikan ia lebih stabil harganya walaupun BTC jatuh. Misalnya, harga stable coin akan mengikut pada supply and demand P2P. Contoh USDT. Kita kena faham USDT, kita ada USDC. This is stable coin. Dan stable coin ni menduduk tangga keempat pada coin market cap. Kejap lagi kita akan tengok. Okay, kita ada meme coin. Meme coin ni senang cerita, coin yang satu coin dicipta berdasarkan hype yang mana dikatakan potensi sebab terdapat orang berpengaruh yang potensi mempromosikan coin ni. Maksudnya macam contoh kita tahu Doge, yang mana Elon Musk selalu duk tweet pasal Doge. Lepas tu Shiba, Kishu Inu, Sanshu Inu dan macam-macam lagi. Ia berfungsi sebagai P2P. Sebab kita tahu macam contoh salah satu e-commerce di Canada yang mana Shopify dah menerima coin-coin yang macam ni sebagai medium untuk payment gateway ataupun medium untuk melakukan transaksi di dalam Shopify. Dan ini kita faham bila company-company besar menerima coin-coin atau token ini sebagai medium untuk jual beli, bererti ekosistem coin tu telah berjalan dengan lancar. Dan sebab tu kita cakap, kenapa coin ni macam coin biasa je, tak ada nilai tapi tiba-tiba harga naik. Kenapa coin ni macam apa je tapi ada je value dia. Because of what? Because of ekosistem. Kena faham ekosistem. Tak kisahlah coin tu macam mana, ekosistem. Banyak je coin-coin kat luar nampak macam nampak gah, nampak canggih di Malaysia. Kenapa mampu? Because of ekosistem. Tuan-puan, exchange coin merupakan coin yang mempunyai exchanger tersendiri. Menggunakan coin tersebut sebagai trading pair. Ia juga dicipta dengan memudahkan pengguna untuk memiliki dan berdagang aset kripto. Macam BNB. Kalau tuan-puan perasan, BNB ada stable coin dia sendiri, BUSD. Kalau buka Binance, ada BUSD. Boleh transaction macam XRP/BUSD. Maksudnya guna stable coin exchanger tu sendiri. Dan BNB sendiri pun ada coin dia sendiri dalam exchange dia. Itu yang special BNB ni. And GT, Gate Token, OKB, LB Bank. Kita ada HB ataupun HT, Hobby Token. Kesemua coin ini berpotensi bergantung pada kegunaan dia, tuan-puan. Bergantung pada kegunaan dia. Okay. Kita pergi pada DeFi, tuan-puan. DeFi is Decentralized Finance.
adalah bentuk kewangan berasaskan blockchain yang tidak bergantung pada perantara kewangan pusat seperti broker, bank untuk menawarkan instrumen kewangan tradisional dan sebaliknya menggunakan kontrak pintar pada blockchain yang paling biasa Ethereum, contoh Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, iaitu PancakeSwap is BNB punya. Okay, kita tahu DeFi is tuan puan ada duit dalam exchanger, betul? Bila tuan puan ada duit dalam exchanger duit yang tuan puan ada dalam exchanger ni, tuan puan duit tu masih owner, kalau owner boleh tahulah berapa banyak duit tu ada dalam exchanger. Tapi kalau tuan puan simpan duit dalam DeFi, decentralized finance, contoh simpan duit dalam PancakeSwap, ataupun simpan duit dalam Uniswap, simpan duit dalam kita ada Polkadot, kita ada simpan duit-duit dalam exchanger yang ada DeFi, decentralized finance ni, dia tak akan tahu, siapa-siapa pun tak boleh tahu berapa banyak duit yang tuan ada. Tuan pun ada sebab dia sangat-sangat secure dan sangat-sangat orang kata tak ada orang tahulah, itu yang paling penting. Okay, kita ada NFT. Okay, tuan-puan, kita ada NFT iaitu non-fungible token, iaitu unit data yang disimpan pada ledger digital yang disebut blockchain yang mengesahkan aset digital unik. Oleh itu, tidak boleh ditukar ganti. NFT dipergunakan untuk mewakili item seperti foto, video, audio. Itu adalah NFT punya contoh. Okay, NFT is non-fungible token, tapi ia juga disandarkan menjadi coin dan didagangkan di exchange. Contoh, Rari, TLM, Gala dan sebagainya. Dia NFT ni sebenarnya dia project. Okay, dia project non-fungible token macam tuan-puan nak beli gambar, video yang dia gabung dalam dia, bila gambar tu dia patternkan dalam blockchain. Okay, bila dalam blockchain, gambar tu ada dalam blockchain dan dipasarkan menggunakan blockchain dan dia dah jadi NFT, non-fungible token. Okay, non-fungible token juga dia bukan saja ada dalam bentuk digital, tapi dia juga ada dalam bentuk project, dalam bentuk coin tu sendiri. Macam contoh ni, Sandbox. Lepas tu tengok macam Rari, SLP, Small Love Potion. Ini pun antara coin-coin yang ada, okay? Itu adalah coin-coin yang ada, okay? Kita akan pergi pada Metaverse. Metaverse ni teknologi yang menggabungkan virtual reality di mana manusia boleh berinteraksi sesama sendiri di dunia digital. Contoh macam AXS, Send, Mana, macam-macam dia dah buat dalam video game. Kita boleh masukkan avatar ataupun satu kartun dalam video game tu, dan kartun tu adalah kita punya kartun tu adalah mewakili kita dalam game tu, dan inilah kita panggil virtual reality. Tapi apa yang menarik, macam contoh kita ada Meta Hero baru-baru ni, yang tuan-puan kena sedar Meta Hero will be one of different thing dalam in the nearest future. Sebab apa? Dia guna 3D Metaverse. Kita faham Metaverse sebelum ni guna avatar kartun. 3D Metaverse ni dia akan scan muka kita 100% tau. Gambar muka kita, badan kita, tangan kita, apa semua kita punya. So that is the difference between Metaverse. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan tuan-puan dalam Google. Okay, kita ada IoT, Internet of Things. Internet of Things ni adalah coin yang connect dengan dunia IoT, membolehkan peranti di seluruh internet menghantar data ke rangkaian blockchain peribadi untuk membuat catatan transaksi. Ini adalah satu teknologi baru dalam internet, iaitu Internet of Things, yang mana ia memudahkan sistem blockchain itu untuk berfungsi dengan lebih laju dan lebih baik dengan menggunakan sebab crypto and blockchain is sistem komputer, tuan-puan. That's why Internet of Things is one of teknologi yang mana dia menambah baik satu sistem komputer tu. Dan tuan-puan kena faham contoh-contoh dia macam WeChain, WET harga masih murah tuan-puan. Mungkin masa depan WET ni atau WeChain ni akan ada value dia masa hadapan. Macam IOTA, Helium, Digibyte dan sebagainya. Masing-masing akan ada value-nya sendiri. Okay, so kita pergi pada diversify, tuan-puan. The main important thing is diversify, tuan-puan. Walau apa pun yang berlaku, kena ingat, kena diversify coin. Big cap, DeFi, gaming, meme token, IoT, NFT dan sebagainya. Okay, diversify sangat penting untuk tuan-puan simpan unit tuan-puan sendiri. Okay, okay, kita akan pergi pada okay, kita tengok kita akan pergi pada coin Gecko. Kita akan pergi pada, ini adalah coin yang saya cakap tadi, 3D Metaverse. Nampak Meta Hero saya dah tunjuk. Meta Hero ranking 182, ranking dia. Kita tengok dia punya price dah turun 11 day go, 51% dah turun. Okay, all time high 51%. Sekarang harga dia berapa? Sekarang harga dia 0.087. Okay, dia dah turun jatuh. Sebab apa? Sebab apa jatuh? Sebab yalah, ramai orang dah jual sebab hari tu event dia. Biasalah untuk short term dia akan jatuh. Tapi yang paling penting tengok kat sini. Tengok kat mana? Tengok kat tempat dia berdagang, PancakeSwap, Gate.io, Coin Tiger,
Dia ada macam-macam tempat dia berdagang. Lepas tu kita boleh tengok lagi kat dekat yang paling canggih dia adalah kita boleh tengok kat sini ya, website. Kita boleh tengok website dia, kontrak dia kita boleh tengok betul-betul. Okay, nak tahu kontrak dia, kita pergi kat sini, kita pergi dekat BHC scan. Okay, BHC scan kita boleh tengok. BHC scan ni untuk kita scan mana-mana token. Okay, boleh letak terus paste tadi, token tadi, search. Dia keluar apa? Dia boleh keluar kontrak. Dia boleh tunjuk kontrak dia, nampak? Token tracker. Okay, token tracker nama apa? Hero. Boleh tekan boleh tengok siapa yang beli, siapa yang jual. Boleh tengok. Okay, boleh tengok transfer. Berapa banyak orang yang beli. Kita tengok kontrak dia. Kontrak dia apa? Kita boleh tengok kontrak. Ini nampak? Ini coding, terms of coding lah ni. Okay, dia tak ada apa sangat pun. Okay, kita boleh tengok siapa-siapa yang cakap pasal komen kat token ni. Nampak dia kata apa? Ada yang komen juga, damn in 15 minute. Okay, give me. Okay, I will find you. Okay, ramai lah, biasalah manusia kan. Nak beli hari ni, esok jadi kaya. And okay, kita boleh tengok token ni betul tak? Betul lah token ni. Nampak? Contract address dia sama. Total supply dia berapa? Total supply dia ada 5 pula, 9 billion. Okay, 9 billion. Okay, holder ada 91,000 orang je holder dia. Maksudnya kita tahulah potential lah, sangat potential. Ada 18 decimal. Okay, 18 decimal dia punya ni. Okay, kita boleh tahulah, nampak quantity. 18 second ago berapa ramai orang beli. Berapa ramai orang beli, nampak. Kita boleh tahulah, kita boleh tengok kat sini. Dia ni ada swap. Okay, extract for exact token. Okay, swap ETH, swap ETH. Okay, dia tukar ETH. Okay, dia tukar, dia transfer. Dan kita boleh tahulah, kita boleh tahu sebenarnya. Okay, dia ni sebenarnya buat apa sebenarnya. Kita boleh tahu. Okay, daripada BSC scan BSC scan. Okay, kat token ni pun kita boleh tengok juga. Sebenarnya boleh tengok website dia. Tak susah mana pun. Nampak website dia, nampak total supply dia sama tak? Sama. Circulating supply dia ada 4.69 billion. Kita ada burn berapa? Burn dah banyak ni, 233 juta. Holder 90,000. Lebih kurang sama je. Yang penting nampak Metaverse 3D scanner. Ini teknologi baru. Saya tak ada mewakili token ni, tapi saya pun simpan juga token ni. Okay, kita tahu token ni akan ada value masa depan ni. Just kita simpan je. Kita pun boleh tengok team dia. Alternate coin ni satu benda saya nak bagi tahu kat tuan-puan semua. Tengok dia punya owner. Robert Gray ni siapa? Kita tahu dia ni antara 100 richest man in Poland lah. Kita tahu, kita tengok dia punya team dia. Okay, kita tengok team dia semua. Okay, dan kita tengok apa latar belakang dia. Kita baca white paper dia. Kita tengok apa collaboration dia. So kat situ kita tahu yang coin ni sangat potential. Okay, 3D text dan macam-macam lagi. Kita tak nak cerita pasal ni je, kita boleh cerita macam-macam benda. Kita boleh tengok DeFi, kita boleh tekan DeFi. Dia keluarlah DeFi punya token, nampak? Macam mana? Terra, nampak? Kita ada Terra, kita ada Chainlink, Uniswap. Kita ada PancakeSwap, nampak? Olympus, macam-macam AMP. These all the token-token yang pasal DeFi lah. Lepas tu kita boleh tekan juga NFT. Okay, NFT punya token kan, NFT related coin. Kita boleh tengok, nampak? Aziz Infinity, Theta, Flow, Chills. Okay, kita ada Engine Coin, kita ada Ecomi, Decentraland, Sandbox, Gala pun ada 008, murah lagi Gala. Okay, macam-macam lah, Alien Worlds. And a lot of coin-coin yang potential sebenarnya, okay. Yang sangat potential. Boleh tengok lah. Kan, mana tuan-puan ni rasa nak kan. Mana tuan-puan rasa nak beli, boleh beli, tak ada masalah. Okay, macam saya akan tengok pada, nampak kenapa Aziz Infinity nombor 1. Sebab tengok value dia macam mana, market cap dia tinggi. Okay, ni dia susun berdasarkan market cap lah. Nombor 2 Theta, Flow. Yang ketiga Flow, $12. Yang keempat Chiliz. Boleh belilah ni. CHZ boleh beli, harga murah lagi. Kan, mungkin in the nearest future ada value ni. Ecomi harga berapa? Okay, boleh beli. Ecomi kat mana boleh beli? Tengok Ecomi punya website. Okay, macam ni cara kita nak tengok. Okay, kita tengok dia punya license, kita tengok apa tujuan dia. Macam mana secure wallet, apa yang dia buat sebenarnya. Kita tengok dia punya team juga. White paper ada PDF lah dia bagi. Dia bagi dalam PDF, nampak. Boleh tengok, baca white paper, banyak lah. Macam saya takkan baca semua sangat. Saya akan tengok-tengok juga sikit je. Tapi yang paling penting, dalam banyak-banyak benda ni, mengarut-mengarut ni, kita nak tengok satu benda je. Kita nak tengok supply dia. Market cap ada 1.4 billion. Supply dia berapa? Supply dia ada supply dia 750 billion. Banyak juga supply dia. Kita tahu dia pernah naik berapa dah. Dia pernah naik daripada kosong dia berapa. Cuba tengok 2 years ago kosong dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kosong. Hari ni dah jadi, hari ni dah jadi kosong ada 2. Daripada 5 jadi 2. Tuan-puan bayangkan, tuan-puan beli 2 tahun lepas, apa jadi dah hari ni? Macam tu dah nak bagi faham dia. Macam tu nak bagi tuan-puan faham yang coin-coin ni ada value. Tapi sebenarnya
takes time. Okay, kalau tuan-puan sabar daripada setahun lepas, 2 tahun lepas, hari ni dah jadi apa? Dah jadi jutawan lah. And memanglah nak beli sekarang boleh, tapi janganlah harap hari ni beli, esok jutawan. Tak ada juga. Contohnya macam contoh Shiba Inu contoh. Shiba Inu kita tengok siapa yang beli awal, hari ni naik berapa? Kita tengok siapa yang beli harga berapa. Tengok 0.0 tu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kosong dia ada 10 tuan-puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kosong tuan-puan. Daripada 10 kosong dia burn. Bukan burn sebab harga naik dah jadi 4 kosong. Daripada 10 jadi 4 tuan-puan. Dan 6 kosong burn. Bayangkan berapa ramai jutawan dengan coin ni. Itu kita kena tahu, nampak. Kita tengok pula dia exchange kat mana. Dia ada kat Binance, Coinbase, BTC, Bitcoin, Huobi, macam-macam coin. So kita tahulah yang mana kalau dia trading kat Binance, kita tahu dia strong. Dia trading kat Huobi, kita tahu dia strong. Walaupun coin-coin tu coin baru, kita tengok. Tapi tak listed kat mana-mana lagi. Bukan tak listed kat mana-mana, maksudnya tak listed kat coin-coin kat tempat-tempat yang besar. Bukan kata tak boleh beli, boleh. Pandai-pandai pilih lah. Tapi dia akan meletup juga. Okay. Market cap rank. Kita tengok title nombor 4 macam saya cakap tadi. Okay, sebab dia stable coin, kita ada Cardano, Polkadot, kita ada Shiba, kita ada Chainlink, kita ada Stellar, WeChain, okay, murah ni. Kita ada apa lagi? Lido Stake Ether, tak ada lain tu, okay. EOS, kita ada Clayton, murah, nombor 47. Kenapa? Clay nombor 47. Okay, supply dia pun 2 bilion. Okay, kita tengok harga dia 0.06 dan $4 paling tinggi sekarang 1.58. Boleh beli coin ni. Tengok ada kat mana? Ada kat Binance dah. Okay, dah ada kat Binance. Okay, maknanya potential. Okay, kita boleh tengok lagi mana-mana coin yang ada yang murah. AMP ni pun saya target juga boleh naik, tapi saya tak beli lagi sebab saya hari tu nak beli, tak boleh beli lagi kan. Biasalah sebab saya fikir harga pun dah mahal sebenarnya. Bagi saya ni pun mahal sebenarnya. Kan 004 AMP. Okay, tapi boleh beli. Saya suggestkan kalau you guys nak beli, boleh beli sebab tak ada lagi kat Binance biasa Sebab apa tengok Binance US dia ada. Coinbase, okay. Kita tengok volume dia pun tengok tak banyak volume dia. And volume dia tak banyak okay. Tapi boleh beli, tak ada masalah. Market cap dia kalau nak beli, boleh beli, tak ada masalah. Coin ni ada potential ke AMP ni. And AMP. Tapi bagi saya CHZ ni ada future dia lah. Dia ada future dia. So tuan-puan rasa nak beli coin ni, boleh beli, okay. Sebab bagi saya coin ni ada value dia. In the nearest future, insyaAllah dia boleh bagi satu keuntungan yang besar lah. Sebab dia baru naik dalam 2,800% je lebih kurang. 7,630%. Kalau ikutkan selalunya yang naik ni mesti naik berbelah-belah ribu, berpuluh-puluh ribu persen kan, banyak. And so boleh belilah. Dah ada kat Binance pun. Okay, dah ada dekat HIT, BTC, macam-macam lah. Okay, this is coin yang boleh simpan. Okay, so macam itulah konsep dia. Ini coin yang boleh simpan, nombor 79, $0.31. Coin yang boleh simpan. Okay, so macam itulah konsep macam mana kita nak memahami coin. Tengok coin Gecko, tengok supply dia, tengok dia punya website, tengok dia punya owner dia. Okay, lepas tu tengok dia punya Twitter, Facebook, Telegram, nampak kat sini. Kat sini boleh tengok. Okay, lepas tu boleh tengok dekat BSC, kontrak dia. Tapi kontrak ni jangan tengok kat BSC sebab yang ni dekat ETH, Ethereum punya ni. So dia tak ada dekat BSC. Okay, tapi kalau kata dia coin macam Binance, okay, dia guna blockchain Binance, boleh tengok dekat BSC lah, BSC scan. Okay, so macam tu sajalah tuan-puan. Okay, insyaAllah. Okay, apa-apa pun follow more tips and info, follow Imran Sukses. Okay, jangan lupa. Dan jangan putus asa dalam dunia cryptocurrency. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.